Okey, Assalamualaikum. So, hari ini kita akan bincang soalan kertas 1. Untuk part 1, bincang nombor 1 hingga 20. Okey, soalan pertama. 4.25 darab 10 kuasa negatif 3 sebagai nombor tunggal. Kalau negatif 3, kita bawa dia ke depan lah. 1, 2, 3. So, titik perluahan yang dekat sini ada 2 lagi ruangan kosong. So, jawapan dia ialah 0.0425 C. Kalau confused, kita ada kalkulator bawa bersama-sama kita, senjata utama kita. 4.25 eksponen negatif 3 sama macam dalam soalan. Nak tukar kepada nombor tunggal, tekan mod sampai jumpa normal 3, tekan nombor 2. Okey, so 0.00425. So, jawapannya ialah C. Nombor 2. Diberi A kuasa 4 darab A kuasa 6 sama dengan A kuasa 2 kuasa N. Cari nilai N. Bila darab nombor asas yang sama, indeksnya kita tambahkan. So, A 4 tambah dengan 6 sama dengan A 2 darab dengan N, so jadi 2N. 4 tambah 6, 10. A kuasa 10 sama dengan A kuasa 2N. So, kita ambil bahagian atas sahaja. 10 sama dengan 2N. So, N sama dengan 10 bahagi 2. So, dapatlah 5. So, jawapan kita ialah A. Nombor 3. Ungkapkan 36 asas 10 sebagai nombor dalam asas 2. Kalau asas 10, asas 2, lagi satu asas 8, tak payah pening-pening, tekan sahaja kalkulator. Tekan kalkulator sampai jumpa base nombor 3. So, tekan nombor 3. Kalau D ni, dekat sini kita boleh nampak DEC ini ialah asas 10. DEC sama dengan asas 10. Kalau BIN itu ialah asas 2 dan OCT asas 8. Yang tulisan warna hijau ni Okey, dia kata 36 asas 10. So, DEC lah D dia punya simbol dia, 36. Tekan sama dengan. Nak tukar dalam asas 2, tekan sahaja BIN. B dekat sini. So, jawapan ialah 100, 100. So, jawapan kita ialah B. Alright, so nombor 5. Diberi bahawa 111P asas 5 sama dengan 159 asas 10. Cari nilai P. Apa maksudnya? Maksudnya kita nak tukar dalam asas 10 kepada asas 5. Alright, apa nak buat? Kita boleh guna kalkulator lah. Ni nak clear, tekan shift, mod, nombor 3, sama dengan. Okey, 159 nak tukar dalam asas 5. Maksudnya 159 per dengan 5. So, akan dapat 31 4 per 5. Buat je macam tu. Nombor yang besar ialah 31. So, ulang bahagi 31 bahagi dengan 5. Akan dapat 6 1 per 5. Teruskan lagi. 6 bahagi dengan 5. Akan dapat 1 1 per 5. Tinggal 1. Kita teruskan sehingga dapat nombor pecahan yang biasa, bukan pecahan bercampur. So, dapat 1 bahagi 5, dapatlah 1 per 5. Mana jawapan dia? Daripada belakang ke depan. So, 1 1 1 4. So, dia sama dengan 1 1 1 4 asas 5. So, P ini sebenarnya nombornya ialah 4 lah. 1 1 1 P. So, ini P ini sebenarnya ialah 4. Seterusnya, soalan nombor 5. Rajana menunjukkan sebuah nonagon. Nonagon ini 9. Kalau teringat, boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan takut untuk kira. Nonagon sekata, cari nilai X. X kat sini yang dalam je lah. So, kita nak tahu dia punya sudut pedalaman untuk nonagon ini. Rumusnya ialah N tolak 2 darab dengan 180. Itu jumlah sudut pedalaman. Kemudian kita bahagi pula dengan N.
N tu maksudnya 9. 9 tolak 2 dapat 7. Darab 180 bahagi dengan 9. So, 7 darab dengan 180 bahagi dengan 9. Akan dapat 140 darjah. So, tu jawapan dia. 140 darjah. Seterusnya, soalan nombor 5. Dalam rajah 2, TUV dan WST ialah garis lurus. Sudut RST, sini adalah sama dengan sudut STU. Ni sama. So, kalau kita labelkan dekat sini, okey, sini sama dengan sebelah sini lah. Cari nilai Y. Okey, Y dekat sini. Okey, di center ini ialah garis lurus. So, dekat sini kita nak carinya ialah 180 garis lurus tolak dengan sudut dekat luar 32 darjah. 180 tolak 32 akan dapat 148. Sama, so sini juga 148. Ni juga garis lurus, so dekat sini pun kita dah boleh cari 180 garis lurus tolak dengan 46 darjah dekat luar ni akan dapat 134. Okey, kemudian kita nak cari sini. Okey, dekat sini dia ada bagi simbol selari. Ini ialah sudut pedalaman U. Kan, sudut U sini dengan sini hasil tambahnya ialah 180 darjah. So, ni tambah dengan yang ni akan dapat 180 darjah. So, kita nak kira berapa sudut dekat Y di sini. Langkah pertama, kita kira dulu berapa sisi yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. So, jumlah sudut pedalamannya ialah, rumusnya apa? N tolak 2 darab 180. 6 tolak 2. So, dapat 4. Darab dengan 180 darjah. So, dapat 720 darjah. Maksudnya, keseluruhan sudut dekat sini ialah 720. So, kita tolaklah semua. 720 tolak dengan dekat sini ialah 148. Sudut sebelah lagi 148. Tolak dengan sini ialah 134. Tolak lagi. Dekat sini tambah di sini 180. Okey. Tolakkan semua. 720 tolak dengan 148. 148 tolak 148 tolak 134 tolak 180. Kan dapat 110. So, itu jawapan untuk Y. Seterusnya nombor 7. Rajah 3 menunjukkan sebuah bulatan dengan diameter PQ. Okey, PQ ialah satu diameter. Kalau diameter, so ingat kalau sini diameter dalam satu bulatan bertentangan dengan dia ialah 90 darjah. Cari nilai X. So, dah senanglah segitiga ni kan. So, 90 darjah tolak sahaja dengan 34. Akan dapat 56 darjah. Seterusnya, soalan nombor 8. Rajah 4 menunjukkan sebuah permaidani berbentuk segi 4 tepat. Jika permaidani ini dilukis dalam skala 1:50, hitung perimeter dalam cm lukisan itu. Okey, so kita nak tahu perimeter. Perimeter ialah panjang keliling. Alright. Dia nak tahu dalam cm. Soalan nak tahu dalam cm. Tukarkan dahulu 4 meter ni ke dalam cm ialah 400 cm. Ini darab dengan 100. So, dapat 250 cm. Dilukis dengan skala 1:50.
Ni ialah sebuah permaidani yang betul. Nak lukis dengan nisbah 1:50. Maksudnya kita bahagikan dengan 50. Bahagikan dengan 50. So, kalau dalam bentuk skala, ini ialah 8 cm. 250 bahagi 50 akan dapat 5. So, panjang sini pun 8. Panjang sini pun 5 lah. Perimeter maksudnya tambah semuanya. So, 8 tambah 5 tambah 8 tambah 5. So, akan dapat 26. Seterusnya, soalan nombor 9. Soalan nombor 9, rajah 5 trapezium PTUV ialah image. PTUV. Okey, yang besar ni ialah image bagi PQRS. Maksudnya ini ialah objek. Di bawah satu pembesaran. Jika luas kawasan berlorek ialah 240. Okey, yang berlorek ini ialah 240 cm persegi. Hitungkan kawasan dalam cm persegi bagi trapezium PQRS. Okey, so kita nampak ini ialah tajuk pembesaran. Bila tajuk pembesaran, kita cari dulu dia punya faktor skala. Image per dengan objek. Image dia kata yang besar di image. So, kita cari berapa panjang image. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak bahagi dengan yang setara dengan dia dekat sini. 1, 2, 2. So, 6 bahagi 2 akan dapat 3. Faktor skalanya ialah 3 lah. Okey, so kalau macam mana nak cari rumus luas image dengan luas objek? Dekat muka surat depan ada luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okey, sekarang kita kenal pasti mana satu objek. Ni objek. Kita labelkan dia sebagai X. Objek yang kecil ni lah. Image yang besar ni. So, apa luas bagi image? 240 ini hanya kawasan berlorek. Image termasuk dengan X ini. So, luas image ni sebenarnya sama dengan 240 tambah dengan X dekat bawah tu. Alright. So, kita masukkan dalam persamaan lah. Luas image apa? 240 tambah dengan X sama dengan K kita ialah 3 kuasa 2 darab dengan luas objek ialah X. Okey, so kita selesaikan 240 tambah X sama dengan 3 kuasa 2, 9 darab X so jadi 9X. 240 sama dengan X ni pindahkan jadi 9X tolak X. Jadi 8X. 240 sama dengan 8X. So, nak tahu X ialah 240 bahagi dengan 8. Akan dapat 30. So, jawapan kita ialah A. Seterusnya, soalan nombor 10. Antara graf yang berikut, manakah mewakili Y sama dengan X kuasa 2 tambah 7? So, ini senang sahaja. Awak tengok yang pertama, X kuasa 2. Dia nilainya positif. Dia mestilah graf senyum. Okey, pilihan graf senyum adalah kemungkinan A. Ni graf masam. So, ini dah salah. Ni pun graf senyum. Dan D graf masam. Salah lah. Mungkin A ataupun C. Kemudian tengok belakang ni ialah nombor 7. Nombor 7 ini ialah nilai bagi pintasan Y. Pintasan Y. Dekat 7. So, inilah jawapan dia. Kalau tengok D tadi, dia pintasan X. Salah. Nombor 11. Dalam rajah 6, kosong ialah pusat bulatan unit. Dia kata diberi X sama dengan negatif 0.76 dan X sama dengan negatif 0.65. Cari koordinat bagi M. Koordinat bagi M dekat sini, hafal sahaja sini ialah C. S.
Lepas tu CS So C ialah cos. Cos negatif 0.65 dan juga S itu sin negatif 0.76. So ni jawapan bagi M. Negatif 0.65 negatif 0.76. So jawapannya adalah C. Nak ingat koordinat dekat sini, hafal sahaja. Kita ada 3 sahaja adik-beradik, iaitu kita ada cos, sin dan juga tan. Susun huruf ini mengikut alfabet A, B, C, D, E. Sampailah Z, awak akan jumpa K dulu, baru S, baru kemudian T. Seterusnya, nombor 12. Diberi negatif N per 5 sama dengan 3 tolak 2 M. Ungkapkan M dalam sebutan N. Maksudnya dia nak M sama dengan. Okey, so apa nak buat? Salin dulu negatif N per 5 sama dengan 3 tolak 2 M. Okey, kemudian 5 ni kita bawa dulu. Kita pindahkan. So, negatif N sama dengan 5 ni dia darab dua-dua ni. Dia darab dua-dua sebab dia naik atas. 5 darab 3, 15 tolak dengan 10 M. Kita tak nak tahu M. M ni bawa ke sana. So, jadi 10 M sama dengan 15. Negatif N jadi tambah N. So, M sama dengan 15 tambah N per 10. Jawapannya ialah B. Seterusnya, nombor 13. Diberi 3X tolak 1 lebih besar daripada X tambah 9. Cari nombor perdana yang terkecil bagi X. Maksud kita selesaikan dahulu ketaksamaan ini. 3X tolak 1 lebih besar daripada X tambah 9. 3X tolak X lebih besar daripada 9 tambah 1. 3X tolak X dapat 2X lebih besar daripada 10. So, X lebih besar pada 10 bahagi 2. So, X lebih besar daripada 5. Tapi nombor 5 tak termasuk sebabnya dia lebih besar. Kalau tanda ada sama dengan, baru termasuk. So, X lebih besar daripada 5. Nombor-nombornya ialah X ialah nombor 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Soalan kata cari nombor perdana terkecil. Antara dekat sini, nombor perdana yang ada adalah 7. So, jawapannya ialah 7. Nombor 14. Raja 7 menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik. Nyatakan persamaan paksi simetri. Dekat sini kita dah tengok, dekat sini ialah negatif 7 ialah nilai X. Sini ialah negatif 7. Ini negatif 1, dekat sini negatif 1. Negatif 5, sini negatif 5 bacaan untuk Y. Paksi simetri maksudnya dia tengah-tengah. Okey. So, kita tengok jarak antara negatif 7 ke negatif 1 ni berapa? Negatif 7 tolak dengan negatif 1. So, kita ada 6. Negatif 6. Bahagi dengan 2. Negatif 3. Maksudnya, daripada sini ke sini, 3 kotak. Sini ke sini pun 3 kotak. Okay, so negatif 1. Tolak dekat sini. Negatif 3, kita nak negatif 1. Negatif 2. Negatif 3. Negatif 4. Ada 3 kali. So, negatif 4. Atau kat sini kalau kita nak reverse dia 3 kali. Negatif 7. Negatif 6. Negatif 5. Negatif 4. Tetap sama. Sebab tu kita panggil dia paksi simetri. Seterusnya, nombor 15. Raja 8 di bawah menunjukkan sebuah kuboid dan sebuah kubus. Diberi panjang dan lebar bagi kuboid masing-masing ialah 2X dan 2X tambah XY. Dan panjang sisi kubus ialah 2X. Isi padu adalah separuh isi padu kubus
Isi padu kubus adalah separuh isi padu kuboid. Cari tinggi dalam cm bagi kuboid. Cari tinggi dalam cm bagi kuboid dalam sebutan X dan Y. Kat sini dia punya pernyataan dia kata isi padu kubus adalah separuh daripada isi padu kuboid. Okey, isi padu kubus panjang darab lebar darab tinggi. So 2x kuasa 3 sama dengan 1/2 daripada isi padu kuboid. Panjang darab lebar darab tinggi. 1/2 daripada 2x darab dengan 2x tambah xy. Tak muat pula. Sekejap sekali kan. Okey. Panjang darab lebar darab tinggi. Tinggi ni tak diberikan. Tinggi itulah yang kita nak cari nanti kan. Okey. So, akan dapat 2 kuasa 3 dapat 8. 8x kuasa 3 sama dengan 1/2 dengan 2 boleh potong. Okey, kemudian kita buat darabkanlah x darab 2x. So, dapat 2x kuasa 2. X darab xy tambah x kuasa 2y. Kemudian ada lagi darab dengan T. Semua ni darab dengan T. So, kita nak cari T. Maksudnya yang ni semua pindahkan ke sebelah kiri. 8x kuasa 3 per dengan 2x kuasa 2 tambah x kuasa 2y. Sama dengan T. Tapi nampaknya kita ada x kuasa 2. X kuasa 2 ni kita boleh fakturkan dia. So, dia akan jadi 8x kuasa 3 per dengan x kuasa 2 ni kita faktur. Dia tinggal 2 tambah y. So, ni boleh potong. Tinggal 1 lah. Jadi, 8x per dengan 2 tambah y. 8x per dengan 2 tambah y. Seterusnya, soalan nombor 16. Ahmad menyimpan sebanyak 25,000 di dalam sebuah ber dengan kadar faedah mudah 4.25% setahun. Hitung jumlah simpanan Ahmad pada akhir tahun ke-5. Okey, dia simpan. Okey, simpanan dia sebanyak 25,000. Ini ialah prinsipal dia, faedah mudah dia. Ini ialah rate dia dan tahun dia tahun ke-5. Ini ialah dia punya tahun dia lah. So, mula-mula kita kira dulu berapa dia punya interest yang dapat oleh Ahmad. Iaitu I sama dengan PRT. Principal darab dengan rate darab dengan time. So, 25,000 darab dengan rate dia 4.25% darab dengan 5 tahun. So, akan dapat 5312.50. Berhati-hati, pilihan jawapan memang ada. Tapi, takkanlah dia simpan 25,000. Lepas 5 tahun, tinggal banyak ni je, tak sampai pun 25,000. So, tak logik, salah, bukan. So, dia tanya berapa jumlah simpanan dia. Jumlah simpanan dia akan dapat 25,000 pada awalnya dan juga interest yang dia terima. So, jumlah dia adalah 25,000 tambah dengan RM5,312.50. So, dapat RM30,312.50. Jawapannya ialah C. 17. Diberi bahawa 2M tolak 2 per dengan 3 sama dengan 2 tolak M tambah 6. Cari nilai bagi M. Okey, cari nilai bagi M.
So, ini kita jadikan dia dulu sebagai persamaan linear. So, 2M tolak 2 per dengan 3 sama dengan 2 tolak M tambah 6. So, kita ada 2M tolak 2 sama dengan 3 ni kita darabkan kedua-duanya. 3 darab 2 dapat 6 tolak dengan 3M tambah 6. So, dapat sini 2M tolak 2 sama dengan 6. Kita buka kurungan 3 darab M, 3M. Negatif 3 darab dengan 6, negatif 18. Okey, selesaikan dekat sini ada 2M. Negatif 3M bawa sana jadi tambah 3M. Sama dengan sini ada 6 tolak 18. Negatif 2 bawa sini jadi tambah 2. 2M tambah 3M jadi 5M sama dengan 6 tolak 18 jadi negatif 12 tambah 2 negatif 10. M sama dengan negatif 10 bahagi 5. So, dapat negatif 2. Seterusnya, nombor 18. Darjah 9 di bawah menunjukkan satu garis lurus AB pada satu satah kartes. Cari nilai X. Okey, mana nilai X? Di sini X. Kat sini 6. Okey, apa nak buat? Alright. Yang pertama, kita nak cari nilai. Kita boleh cari nilai kecerunan kat sini. M sama dengan negatif pintasan pintasan Y per dengan pintasan X. Pintasan Y, dekat Y tengok ada nombor 3. Pintasan X ada 6. So, dapat negatif 3 per 6. Ataupun dapat, kalau kita kecilkan, dapat negatif 1 per 2. Okey, dekat sini kita boleh juga cari kecerunan lagi satu. Dekat sini kecerunan yang samalah sebab garis yang sama. Koordinat dekat sini ialah 0, 3. Katakan dekat sini kita letak sebagai X1, Y1. Sini X2, Y2. Kecerunan kita tahu ada satu lagi rumus. Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Kalau lupa boleh tengok pada muka surat hadapan pada kulit soalan ada Y2 kita 5. Tolak dengan Y1 ialah 3. Per dengan X2 ialah X. Tolak dengan X1 ialah 0. Berapa kecerunan? Kita dah kira tadi negatif 1 per 2. So, negatif 1 per 2 sama dengan 5 tolak 3 dapat 2 per dengan X. So, kita boleh pun darab silang pun boleh. So, X darab dengan negatif X. So, jadi negatif X sama dengan 4. So, X sama dengan negatif 4. So, dapat X sama dengan negatif 4. Nombor 19. Diberi bahawa 3M lebih besar daripada 3 dan lebih kecil dan sama dengan 6. Dan 2 tolak N lebih kecil daripada 5. Dengan keadaan M dan N ialah integer, cari nilai maksimum bagi N tolak M. So, kita cari dululah berapa nilai M tu sebenarnya. Okey, M tu lebih besar pada 3. Lebih besar daripada 3 maksudnya antara 3 tu tak masuk. 4, 5 dan lebih kecil dan bersama dengan 6. Okey, ini ialah nombor-nombor bagi M. Bagi N pula, 2 tolak N lebih kecil daripada 5. So, negatif N lebih kecil daripada 5 tolak 2. Negatif N lebih kecil daripada 5 tolak 2 ialah 3. Nak tahu N? Kita nak terbalikkan dia. So, kita songsangkan tanda dia dan sini ialah negatif 3. N lebih besar daripada negatif 3. Nombor-nombor bagi N ialah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan sebagainya. Soalan kata nilai maksimum bagi M tolak N. Okey, kita andaikan bahawa yang paling besarlah nilai maksimum.
Contoh, okay, kita ambil nombor 4 lah. Kalau 4, tolak dengan N, negatif 2. So, akan dapat 6. Kalau 5, tolak dengan N. Kita nak tolak dengan yang paling kecil lah, negatif 2. So, 5 tolak negatif 2 dapat 7. Lagi besar. Kalau kita cuba 6, tolak dengan negatif 2 akan dapat 8. So, nilai maksimum yang paling besar. So, C lah. Okey, soalan seterusnya nombor 20. Diberi P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 per R dan P sama dengan 4 apabila Q sama dengan P sama dengan 4 apabila Q sama dengan 4 dan R sama dengan 2. Angkatkan P dan sebutan Q dan R. Okey, ni saya kata ni tanda berudu, kita tukarkan kepada katak. Katak selalu berada di atas. Dia tak ada kat bawah, dia berada dekat atas. Gantikan semua nilai yang ada. P 4. 4 sama dengan K. Q kita juga 4 kuasa 2 per dengan R ialah 2. So, selesaikan. 4 darab 2 dapat 8 sama dengan K kuasa 2, 16. 4 kuasa 2, 16 K. So, K sama dengan 8 bahagi 16. So, 8 bahagi 16 akan dapat 1 per 2 sama dengan K. So, sebutan ni, K ni masuk balik dekat sini. So, kita akan dapat P sama dengan K tu 1 per 2. Q kuasa 2 per dengan R. So, ni jawapan dia. P sama dengan Q kuasa 2 per dengan 2R. 1 dekat depan ni tak perlu ditulis lah. Terima kasih.